Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni kita bersiaran kembali. Kita tengok latihan yang teacher bagi malam. Kita buat set 6. Jawab habis tak? Habis. Okay, kita bincang yang tu ya. Saya nak awak keluarkan kertas pensel, kita semak yang tu. Weh, hari ni kita ada GB lah sama kita. Okay, teacher share screen dulu. Share screen. Okay, nampak kan soalan? So, kita bincang soalan ni. Kita mula dengan soalan pertama. Jadi bagi dekat kita antara kawasan berlorek yang berikut, yang manakah luasnya ialah 20 cm persegi. Jadi cara strategi kita nak guna pakai, kita akan cari luas setiap satu. Maksudnya pilihan jawapan A kita kena kira, B pun kena kira, C kena kira, D pun kena kira. Okay, ingat balik yang teacher bagi tahu hari tu. Kalau titik bentuk tu bertindih, kita cari dua-dua. Tapi kita nak guna operasi apa lepas kita cari tu? Tolak. Apa dia? Tadi dengar orang sebut. Kena buat operasi apa? Tolak. Kalau bertindih, kalau bertindih, kena tolak. Sebab dua. Tolak. Tindihkan. Kalau sebelah kena buat apa? Tambah. Tambah. Dah, so kita tengok A. A dua bentuk tu. Dua segi empat sama. Tindih atas dia. Jadi awak kena cari asing-asing. Boleh tak kita cari asing-asing? Strategi apa kita nak pakai tu? Formula? Apa formula nak guna untuk cari luas segi empat sama? Awak nak guna formula apa? Macam mana nak cari luas segi empat sama bagi jawapan A? Kita ada panjang dia berapa? Panjang yang mana? Yang sebelah sini kan panjang kan? Okey, lebar yang mana? Lebar yang tegak ni. Jadi kita nak cari dia mesti panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. Sana. Mana pen teacher? Okey. Kita akan guna formula Panjang darab lebar. ya, panjang darab lebar. Panjang lebar. darab lebar. Sekarang ni panjang kita berapa? 4. 4. Kita darabkan dengan 4 juga. Okey, 4 darab 4 kita dapat berapa? 16. 16, tapi ada satu segitiga lagi dekat dalam tu yang sama saiz dengan dia. Segitiga pula dah. Segi 4 yang sama saiz dengan dia dalam tu. Dia berlubang tengah-tengah tu. Okay. Saya conteng sikit ni. Tengok rajah ni ya. Alah, saya tak boleh lukis garis yang betul-betul lurus. Okay. Saya potong. Satu segi 4 ni saya bahagi 2. Sebelah lorek, sebelah lagi tidak dilorek. Kan? Kan. Okay, jadi sebenarnya yang kita dapat 4 darab 4 ni kita dapat 16. Kan? 16 cm persegi. Tapi tak semua yang 16 ni. Separuh je yang berlorek. Separuh lagi tidak dilorek. Kan? Jadi kita nak tahu kawasan berlorek, kita bahagi 2 pula. 16 bagi 2 kita dapat berapa? 8. Jadi untuk A tu sebenarnya dia lah 8 je. Okey? Sebab yang separuh lagi tu dia tak lorek, so kita kena bahagi 2. Okey, boleh nampak tak rajah ni? Cara penyelesaian dia. Jadi dia pilihan jawapan yang betul ke untuk soalan kita tadi?
Sama ke dengan Tidak. 20? Ha, tak. So Tak. A ni bukan. Tak. Tak ada. Habis. Tengok B. B dua bentuk bertindih. Dua bentuk bertindih. Cari yang luar, yang besar. Cari pula luas yang kecil. Lepas tu kita tolak. Tolak. Okey. Cari yang besar dulu. Bagi saya pengiraan dia. 6 darab 6. 6 darab 6. 36. 36 cm persegi. Okey. Yang kecil? 4 darab 4 darab 4, 4 16. darab 4. 16. Berapa? 16. 16. Nak buat apa tadi teacher kata? 36 Tolak. tolak Okey, awak 16. tolak. Tolak kan? 36 dengan 16 dapat? 20. Dapat dah jawapan. 20. Sama dah kan? Perlu tak Pada nak kira C? Perlu tak nak kira D? Tak. saya. Tak payah. Sebab dia kertas satu. Awak dah jumpa dekat B, terus pindah ke soalan yang seterusnya. Ya. Okay, so saya tanda jawapan kita adalah tak cari dah. Yang lain kita tak cari dah. Okay? Kalau dia kertas dua, kita kena kira lah. Tapi sekarang ni kita jawab kertas satu. So, kita abaikan yang C dan D sebab kita dah jumpa pada B. Okay, tengok nombor 2 pula. Okay. Kata kunci yang awak jumpa dekat soalan tu. Baca. Asif, apa kata kunci pertama Asif? Apa yang awak rasa kata kunci pertama yang perlu? 1420. Apa dia Asif? 1000? 1420. 1420 tu apa dia? Ni ada. Guli yang ada. Okey. Kemudian apa yang dia nak buat dengan guli tu? Dia bagi Dia 250 bagi biji kat kepada Uwais. Uwais. Ya, dia bagi kepada Uwais. Lepas dia bagi kepada Uwais, dia buat apa pula? Dia bagi Dia kepada bagi 9 sama bekas. banyak ke Banyak. dalam hilang bekas. Dia ke dalam semua bekas. Okey, di dalam 9 bekas. Soalan nak apa? Soalan nak apa? Jumlah bilangan guli dalam 3 bekas. Sekarang guli dalam 3 bekas. bekas. Okey. Strategi kita. Pertama sekali kita nak buat apa? 1420 tolak Tolak 250. 250. Ya, betul. Langkah pertama. Langkah kedua, Bahagi. Bahagi 9. kenapa kita bahagi 9? Kenapa tak bahagi 3? Sebab dia bagi kat 9 bekas. Mak banyak kerana Sama banyak 9 bekas. Okey. Lepas dah bahagi 9, darab 3 pula. harap 3. Ya. Harap 3. Tapi kalau awak bahagi 3 terus pun boleh tau. Kenapa teacher kata boleh? Kenapa teacher kata boleh? 9 bahagi 3 dapat berapa? 3. 3. Jadi kalau kita nak bahagi Tiga. 3 terus pun boleh juga. Kita skip satu langkah pengiraan. Tapi awak buat nak bahagi 9, lepas tu awak darab 3, yang tu pun betul juga. Okey, tak salah pun. Cuma awak kena kira lebih sikit lah. Tapi kalau kita bahagi 3 terus je, dia dah skip satu langkah. Okay, jadi saya nakkan hasil tolak dulu. Dapat berapa hasil tolak? 1170. Okey, 1170. Kemudian hasil bahagi dengan 9? 130. 130. Okey, betul. Kemudian nak buat apa dengan 130? Darab 3. Darab lagi 3. 3. Ya. Rania, berapa hasil darab Rania? 390. 390. 90. So, jawapan teacher nak bagi apa ni? C. C. Okay, betul. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, boleh kan soalan nombor 2 ni kan?
Okey, alhamdulillah. Kita tengok nombor 3. Okey. Dia bagi dekat kita sebakul buah apple. Apple. Dia bagi tak bilangan biji? Dia bagi tak bilangan biji? Tak. Tak bagi. Kata beberapa biji apple. Maklumat apa yang diberikan pada kita? Satu. Berat. Berat apple. Berat apple dekat mana tu? Dalam bakul. Dalam Tepi bakul. Berat sebiji Okey. apple. Dan kemudian berat sebiji apple. Apple. Purata jisim sebiji apple. Ni ayat yang bawah ni. Ni. Purata jisim sebiji apple. Sebenarnya maksud dia adalah berat sebiji apple. Apple. Ini berat sebiji apple lah. Yang ini berat apa? Sebakul apple. Okay. Dia suruh hitung bilangan apple dalam bakul itu. Okey, macam mana nak buat? Bagi tahu teacher. 1.7 kilogram bahagi 85 gram. 85 gram. Tahniah. Siapa yang cakap tu? Syairah. Syairah. Senang tak nak bahagi dalam perpuluhan? Tak senang. Ha? Tak senang. Okey, nak senang kita bahagikan dalam nombor bulat. So kita nak buat apa ni? Buat yang tersirat lah. Berapa tersirat dia? 1,700 gram. 1,700 gram. Ya. Tukar kan? 1,700 Gram. Baru awak Gram. bahagikan dengan 85. Yang ini teacher bahagi pecahan. Tapi kalau awak rasa susah, awak bahagi dalam bentuk lazim ya. Yang macam selalu kita buat tu. Bahagi bentuk lazim pun boleh. Yang ni. Bahagi macam ni. Baru awak boleh dapat jawapan. Siapa dah dapat 20. bilangan apple? 20 biji. 20 biji apple. 20 biji. 20 Ya. biji. Tahniah. Setuju? 20. Setuju. 7. Setuju. Okey, Asif siap lambai lagi dia setuju. Okey, so saya jawab B. Teruskan lagi. Nombor 4. Baca soalan dulu. Sekejap lagi teacher tanya. Apakah isi-isi penting dia? Masing-masing baca dulu. Okey. Kita tengok isi penting dia. Dia bagi dekat kita apa dia tu? Ini adalah apa? Piktograf ke? Jadual. Jadual. Okey. Kalau piktograf dalam rajah kan? Okey. Ada 4 botol. Setiap botol mengandungi bilangan guli yang berbeza. 9. Berbeza. Soalan suruh cari apa? Bilangan guli dalam botol. Bilangan guli dalam botol X, Y dan Z. Ya, ni. Jumlah. Tapi dia nak 3 je ya. Bukan 4 tau. Dalam botol X, Y dan Z. W tak kira. Jangan tambah sekali. Boleh ke nak tambah semua tu? Ambil 470 tambah 790. Yang tu je. Tak. Rania geling dah. Nak buat apa Rania? Kena cari dulu. Cari apa Asif? Macam mana kita nak buat? Jumlah guli. Cari jumlah guli. Cari Jumlah bilangan guli mana? Guli mana? X, Y, Z. Okey, X, X, Y, Y, Z. Z. Y, Z. Okey, kita cari X dulu boleh tak? Boleh. Okey, cuba kirakan X untuk saya. Kata kunci kita apa ni? Kurang daripada. Operasi apa nak guna yang? Tolak. Tolak. Okey.
Nak tolak dengan siapa? W. Ya, tolak dengan W lah. W kat atas ni. Okey, sila tolak. Lepas tu bagi tahu teacher. X 28,880. Okey, setuju dengan jawapan tu? 2888 sifar. Betul? Okey, nak buat apa? Tulis kat tepi ni, okey? 28. Ya, tulisan teacher. 8 sifar. Okey. Kemudian kita cari pula Y. Okey, cari Y. 29,670. Kata kunci kita nak guna lebih daripada. Daripada. Apa nak guna ni? Tambah. Operasi tambah. Ya, operasi tambah. Tambah dengan siapa? Tambah dengan Dengan W. W kat atas ni ni W. Okey. Sekarang ni silalah tambahkan pula. Dapat berapa? 29,670. 20,000? 20,000 ke 30,000? 30,140. 140. Okey. 30,140. Okey. Kemudian kita kena cari Z pula. Sama bilangan dengan jumlah Y dan X. So nak buat macam mana tu? X dengan Y tambah X dengan Y. Tambah dengan dua-dua tu ya. X dan Y awak tambahkan. Okey, tolong tambah. Kita dah dapat dah dekat atas tadi. Kita tambah. 59,020. Kita dapat 59,002. 20. Ya. 59,000. Ya, 20. ya panjangnya. Okey. Carilah jawapan dia kan. Hasil tambah. Okey, tambahkan yang ni. Okey, kira 118,040. 118,040. 40. 118,000. Okey, betul. C. Anis C. senyap je. C. Okey. Oh, Anis cakap kuat dah. Dia takut Cik tak dengar dia. Okey, so kita ambil jawapan dia. C. Clear. Clear kita punya tu. Okay, kita tengok nombor 5. Okey. Okay, baca soalan dulu. Dah habis baca soalan? Dah. Okey, siapa nak bagi tahu teacher kata kunci yang awak jumpa? Apa yang awak dapat? Kata kunci dia keluarkan yang senarai nombor yang ada tu. 336 batang pensel. Okey, Dalam satu 336 kotak. batang pensel dalam satu kotak. Sebuah Kotak. Kotak lagi? Syazrina ambil satu kotak daripada pensel tu. Daripada Daripada pensel itu pensel yang mana? Yang 336. 36. Okey, dan Tina pula ambil banyak mana pula? 5/8. 5/8 daripada pensel itu. Itu. Jadi, berapakah bilangan pensel yang tinggal dalam kotak? So kita kira. Kita kira yang Syazwina ambil. Kita kena kira juga yang Tina ambil. Baru kita boleh tolak. Okey, macam mana nak kira yang Syazwina ambil dulu? Jalan kira awak bagi tahu. 1/4 darab 336. 36. Okey, betul. Cuba darab.
Ni jalan kira dia yang ni ya. Ambil pecahan. 1/4. Darab dengan berapa tadi Rania? 336. 336. Ya, 336. Yang tu. Okey, cuba kira. 84. 84. 84. 84. 84. So, kita dapat Syazwina ambil berapa? Okey, kita catat kat sini. 84. Okey, buat atas nama dia. Sekarang tengok Tina. Tina nak kira macam mana pula? 5/8 darab dengan 136. Darab juga dengan 336. Sama macam tadi, cuma pecahan awak 5/8. Okay. Cuba tengok dapat berapa? 210. 210. Setuju 210? 7. Setuju. 7. Siapa tak setuju, bagi tahu. Takutlah dapat lain daripada orang lain. Kawan salah kira ke, awak betul ke, bagi tahu nah. Okey, Asif good dah tu. Setuju lah tu Asif. Okey. So, Tina tadi dia sebenarnya ambil 210. So, kita tulis ni. Nama Tina. Okey. Dia nak buat apa pula? Macam mana nak cari jawapan dia? Tolak. Tolak apa? 336 tolak 84 tolak 210. Ya, hebat. Okey, cuba kira. Dapat berapa? Betul lah tu. 22. Tersalah dah. Okey, kita tolak. 42. 42. 42. 42. C. 42. C. Tolak 42. 210. Tolak pula dengan 84. Dapatlah jawapan kita. 42. 42. Jadi jawapan kita C. C. Jangan silap pi tanda D ya. Kalau tanda D jadi salah. Salah. Nampak terbalik pula. Okey. Tengok nombor 6. Okey. Kita nombor 6. Dia bagi kat kita 2 botol. Dia tak bagi isi padu kan? Dia bagi apa ya maklumat kat situ? Harga. Dia bagi harga. Satu tu minyak, satu lagi tu shampoo. Soalan dia, antara barangan berikut, yang manakah dapat Damia beli dengan RM35 dan menerima wang baki yang paling sedikit? Kalau tak faham bagi tahu nah. Saya mencari seseorang. Mimi boleh tak Mimi? Boleh. Boleh. Afifah? Boleh. Mana Pipah mana? Mana Pipah teacher mana tak nampak muka? Pipah tak tahu, tanya lah Pipah nah. Syahira tadi terkeluar ke? Lain sangkut. Lain sangkut lah. Lain kita ni, tempat kita ni. Okey tak apa. Teruskan. Okey. Antara barangan berikut yang manakah dapat Damia beli dengan RM35 dan dia menerima baki wang paling sedikit. Nak tak nak soalan ni awak memang kena kira setiap satu. Okey. Pilihan jawapan A, tolong kira berapa sebenarnya harga 3 botol minyak dan 1 botol shampoo.
Lepas tu kena tolakkan dengan RM35. B pun sama. Kirakan berapa jumlah harga 4 botol shampoo dan 1 botol minyak. Kemudian tolakkan dengan RM35. C dan D pun kaedah yang sama. Dari situ baru awak boleh buat perbandingan. Dia dapat baki paling sedikit yang mana satu. Okey. Saya bagi masa awak kira dulu. Dapat tak? A. A? Setuju dengan A? A. Siapa dapat selain A? Ada orang dapat selain dari A? Ada? Tak ada? Ada yang tak siap lagi? Yang tak apa, kira dulu. Saya cari sesuatu. Ada orang tanya teacher pula dah. Okey. Masa kita lebih kurang 10 minit tau. Katakan sekejap lagi tak habis kita bincang. Putus. Sekejap lagi masuk balik guna ID dan password yang sama ya. Okey. Setuju ke dengan jawapan A? Setuju. Setuju? Setuju. 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 Asif naik dah. Asif bersetuju, dia letak tanda tanda thumb. Orang lain. Afifah dapat? Mimi dapat? Dapat. Anis? Dapat. Dapat. Okey, alhamdulillah. So, jawapan kita A. A. ya, sana. Kena tukar balik kepada ni. Tengok soalan seterusnya. Tu gambar apa tu? Sekotak O-ring. Baca dulu. Okey. Dah. Habis kira dah. Jom kita bincang. Okey, dia ada bagi satu gambar kotak O-ring. Dalam tu ada berapa biji? 45 biji. 45 Biji O-ring. Okay. Khairul membelanjakan RM106 untuk membeli 6 kotak O-ring yang serupa. Okay, dia nak beli 6 kotak. Dia bayar dengan harga RM106. Okay. 70 biji daripada O-ring itu rosak. Maksudnya 70 biji daripada yang dia beli 6 kotak tu yang rosak. Khairul menjual semua baki O-ring yang elok dengan harga 65 sen sebiji. Yang elok dia jual balik. Dia nak berniaga, dia beli banyak-banyak. Lepas tu dia nak jual balik. Dia jual dalam kotak tak? Tak. Dia jual sebiji. Okay.
Jadi hitung untung jualan Khairul. Macam mana nak cari untung? Cuba cerita sikit. Untung. Untung tu apa? Siapa boleh cerita? Untung. Harga jual tolak harga beli. Harga jual tolak harga beli. Okey. Harga bukan harga beli, harga kos. Okey, Syaira? Harga kos. Maksud dia nak untung, dia kena jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga kos. Baru dia dapat untung. Okey. Awak nak buat apa dulu? Semua kusyuk je mengira ni. Apa yang awak kira ni? Cuba cerita ke saya. Apa dia langkah pertama? Kita nak buat apa dulu? Apa strategi kita? Dia beli 6 kotak O-ring. Jadi nak buat apa? 45 biji oren darab 6. Ya, Tania. 45 biji O-ring darab dengan 6. Sebab kita nak tahu ada berapa biji O-ring yang dia beli, yang Khairul beli kan? Beli. Okey, sekarang ni Khairul berjaya beli berapa biji? Semua sekali. 270. 270 biji. Okey, lepas tu yang rosak? 270. 70. Tolak 70 jadi 200. 200 tu yang akan Khairul jual. Okey, dia tak boleh jual yang rosak kan? Mana ada orang nak beli buah rosak, betul? Jadi kita jual yang elok. So Khairul jual 200 biji. Sebiji dia jual dengan harga 65 sen. Berapa duit yang dia dapat semua? Macam mana kita nak tahu? Darab lah kan? Betul tak? Okey, cuba awak darabkan. Dapat berapa? 65 sen darab dengan 200. Berapa Khairul dapat duit? Kalau rasa susah nak darab dengan 65 sen, darab dengan sen pun tak apa. 65 darab dengan 200. Tapi lepas tu awak tukarkan kepada ringgit. Lepas tu awak tukarkan kepada ringgit. Okey, dapat berapa? Mimi dapat? Mimi dapat berapa? Cuba bagi tahu jawapan Mimi. Hasil yang awak darab. Tak berkira lagi. Tak tengah kira. Ada yang dah dapat? RM65 darab dengan 200. Dapat? Dapat berapa? 13,000. Uish, banyaknya. Sen. Okey, tukarkan kepada ringgit dulu. Sebab awak darab dalam sen. 130. RM130. RM130. Okey, RM130 tu nak buat apa? Macam mana kita nak tahu untung Khairul?
RM130 tu adalah hasil jualan dia. Tapi soalan nak tanya untung. Jadi kita kena keluarkan untung dia. Dia beli tadi berapa? 130 tolak 106. 130. Ya, RM130 tolak RM106. Ya, betul. Okey, kita tolak macam tu. Dapat apa? RM24. RM24. So, jawapan kita B. B. Okay. Dapat tak orang lain? Tak nak tengok. Asif dapat. Okey. Afifah dengan Mimi? Dapat. Mimi boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh teacher teruskan soalan seterusnya? Boleh. Kita nak tamat ni. Nak habis masa ni. Sekejap lagi masuk balik dengan connection yang sama ya. Line yang sama. Okay. Sebab dia tulis kat saya ni less than 1 minute. So dia akan stop sekejap lagi. Okey. Dia masuk balik. Okey, baca dulu soalan. Danlah nak baca.